Tuan-tuan dan puan-puan, mengumumkan ketibaan yang berhormat Tuan Loh Siew Fook, Menteri Pengangkutan Malaysia, diiringi oleh Div-Div Kehormat. Mengumumkan ketibaan yang berhormat Tuan Loh Siew Fook, Menteri Pengangkutan Malaysia, diiringi oleh Div-Div Kehormat. Dipersilakan. Para hadirin diminta untuk berdiri bagi kita sama-sama menyanyikan lagu negaraku. Silakan kepada masing-masing.
Yang Berhormat Tuan Long Sifuk, Menteri Pengangkutan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Razali Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Muhammad Rani Syamil Samsudin, Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB. Yang berusaha Encik Abdul Razak Mat Hassan, Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja Kereta Api Tanah Melayu Berhad KPP KTMB. Tif-tif Jemputan Barisan Exco KPP KTMB, Ketua-Ketua Jabatan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke majlis menandatangani perjanjian bersama ke-10 antara KTMB dengan Kesatuan Pekerja-Pekerja Kereta Api Tanah Melayu Berhad atau lebih dikenali sebagai Railwaymen Union of Malaya, RAM. Saya Syedi selaku pengacara majlis pada hari ini mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa untuk bersama-sama menyaksikan pemeteraian perjanjian ini. Para hadirin sekalian, bagi memberkati majlis, kita menjemput saudara Muhammad Faizal bin Idris bagi membacakan doa. Dijemput. Bismillahirrahmanirrahim. Kita majlis dengan mengucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nasta'udzuka wa nastaghfiruka ajyalana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'tana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jawarika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ain wa dhibaghin wa min syarri kulli syarri innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis menandatangani perjanjian bersama ke-10 di antara Kesatuan Pekerja-Pekerja Kereta Api Tanah Melayu Berhad dan Kereta Api Tanah Melayu Berhad yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'an lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat cederakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu jua kami serah segala urusan kami. Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala pujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemelimpahan. Di tangan Engkau segala kebaikan, kepada Engkau kembali segala urusan. Disuruh berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat, organisasi kami dan negara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Muhammad Faizal untuk bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, bagi memulakan majlis kita yang istimewa ini, saya menjemput
tunjang dan berjuang kepada kesatuan pekerja-pekerja Perikanan Melayu Berhad, Tuan Presidennya sendiri, Yang Berusaha Encik Abdul Razak Al-Hassan bagi menyampaikan ucapannya. Dipersilakan Tuan. Terima kasih saudara Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berhormat Tuan Anthony Loke Sukup, Menteri Pengangkutan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Razali Muhammad, Timbalan Ketua Seusaha Kementerian Pengangkutan. Yang berbahagia Datuk Muhammad Rani Syam Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syafi'i BP Mamal, Presiden Uni MLC. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Effendi bin Abdul Ghani, Presiden NPUC. Saudara Joseph Solomon, Susalgong National Union Bank Employees. Saudara Bala Subramaniam, anak lelaki Alagu, Sulsel Agong International Transport Federation Malaysia Chapter. Saudara-saudari yang hadir dalam majlis menandatangani perjanjian bersama yang ke-10. Terlebih dulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih khususnya kepada Yang Berhormat Tuan Anthony Loke Sukup selaku Menteri Pengangkutan Malaysia yang sudi hadir ke majlis menandatangani perjanjian bersama yang ke-10 yang dari KTMB dan Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB. Kehadiran Yang Berhormat Menteri Pengangkutan Malaysia ini memberi perhatian besar bukan saja kepada KTMB tetapi kepada seluruh warga kerja KTMB. Pertama kali saya rasa tidak terlambat dan akan mengucapkan sekali lagi ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Tuan Anthony Loke Sukup kerana telah terpilih dilantik sebagai Menteri Pengangkutan Malaysia. Saya merasa amat senang hati dan gembira setelah pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Hormat Datuk Seri Diraja Anwar bin Datuk Haji Ibrahim pada tahun lepas. Maka kelegaan dan kegembiraan yang tidak diungkapkan dengan kata-kata kerana kami yakin dan percaya kepada kebolehan Yang Berhormat Tuan Anthony Loke. Berdasarkan pengamatan kami, beliau selaku Menteri Pengangkutan yang lepas telah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan rakyat dan negara. Malah Yang Berhormat Anthony Loke jugalah yang menyelesaikan isu Railway Network Access Agreement RNA sehingga ia berjaya dibatalkan. Lebih menarik, kami pernah ke air hitam ketika pilihan raya umum ke-15. Walaupun kami dikecam dan terdapat pihak sengaja cuba mengenakan tindakan kononnya kami berkempen, tetapi kami tidak peduli kerana kami yakin bahawa yang kami perlukan buat masa ini untuk selamatkan KTMB, selamatkan pekerja adalah seorang menteri yang benar-benar berpilihan, berkepentingan kepada rakyat dan negara. Selain dari itu, kami turut gembira kerana hari ini adalah hari proses menandatangani perjanjian bersama yang ke-10 yang mana faedah yang dinikmati oleh kumpulan bukan eksekutif khususnya melalui pelanasan gaji iaitu grade 9 dan grade 10 menikmati sebanyak 12%. Manakala grade 11 dan 12 menikmati kenaikan gaji tahunan sebanyak 15% across the board. Ini adalah satu pencapaian yang terbaik di dalam perjanjian bersama di antara perjanjian pertama dan hingga ke-10. Dan untuk makluman semua, khususnya Yang Berhormat Menteri Pengangkutan Datuk Yang Berhormat Anthony Loke, satu-satunya perjanjian bersama
tanda tangan perjanjian bersama daripada CA yang pertama, saya berada, dan hingga CA 10. Ini kali pertama Yang Berhormat Menteri Pengangkutan yang ada turun dalam majlis mengenai pandangan kita. Pencapaian ini juga tidak akan berjaya tanpa kelulusan persetujuan dari Yang Berbahagia Datuk Muhammad Rani Syam Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif KTMB, seluruh barisan lembaga pengarah KTMB dan khususnya Kementerian Kewangan Malaysia yang menzahirkan bukti bahawa dia sama ada majikan maupun kerajaan hari ini peka dan prihatin terhadap kepentingan golongan warga pekerja, khususnya pekerja KTMB yang berpendapatan rendah dalam menghadapi situasi kos sara hidup yang tinggi. Bagi pihak warga KTMB, saya ucapkan jutaan terima kasih. Dalam tempoh pandemik COVID-19 2019-2021 telah memberi kesan bukan saja kepada KTMB dari sudut sumber pendapatannya, malah dari sudut pekerja yang bekerja dalam keadaan berisiko tinggi, iaitu sejumlah 671 orang pekerja telah disahkan positif COVID-19. Malah lebih menyedihkan, seramai 6 orang pekerja telah terkorban disebabkan jangkitan coronavirus. Ini menunjukkan bahawa dalam keadaan apapun, warga kerja KTMB telah menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi tanpa mengira waktu, masa, keadaan maupun kesihatan demi kepentingan organisasi KTMB. Selaras KTMB merupakan perkhidmatan perlu. Inilah sikap pekerja KTMB, khususnya warga KTMB yang mencurahkan mereka kepada rakyat dan negara walaupun tidak pernah didendangkan. Suka saya mengambil kesempatan bahawa ini adalah majlis yang terakhir buat saya selaku Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB. Tentu saya ingin mengucapkan sekaligus penghargaan dan ucapan terima kasih tidak terhingga khususnya kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB Yang Berbahagia Datuk Muhammad Rani Syam Samsudin, pihak pengurusan Kereta Api Tanah Merah, semua lembaga pengarah KTMB yang begitu prihatin kepada usaha kesatuan untuk memberi faedah terutamanya kepada para pekerja KTMB selama saya menjawab jawatan sebagai Presiden Kesatuan Pekerja KTMB. Sesungguhnya perjanjian bersama ke-10 adalah pulangan yang terbaik kepada seluruh warga pekerja KTMB dan sebagai hadiah istimewa khususnya pada saya sendiri sempena persaraan saya. Dalam kesempatan ini juga tentunya hala tuju KTMB itu juga penting yang menyedari bahawa projek kanda. Saya suka nyatakan bahawa sebelum melaksana dan merancang projek kanda, sewajarnya KTMB memperkukuhkan straighten larian perniagaan kargo. Terutamanya ini adalah untuk memastikan bahawa kewujudan projek kanda melalui anak syarikat tidak mengancam perniagaan KTMB. Kewajaran memperkukuhkan perniagaan kargo ini pada kacamata kesatuan ianya seharus dilaksanakan sekurang-kurang 3 hingga 5 tahun dengan memperbanyakkan lokomotif dan wagon, kerana perniagaan di kargo inilah yang memberi sumber pendapatan yang kukuh kepada KTMB. Adalah jadi apatah lagi perniagaan rentas sempadan adalah perniagaan yang menguntungkan. Jadi itu saya bagi pihak kesatuan, khususnya Majlis Eksekutif Kesatuan dan mewakili perwakilan seluruh rangkaian KTMB, mohon di hadapan Yang Berbahagia, Yang Berhormat Datuk, Yang Berhormat Tuan Anthony Loke, Menteri Pengangkutan Malaysia, begitu juga Yang Berbahagia Datuk Muhammad Rani Syam Samsudin, supaya dapat hentikan projek kanda dan tumpukan perniagaan kargo, kerana kami sedari bahawa kewujudan anak syarikat hanya mungkin bersifat sementara sebelum diambil alih oleh pihak swasta. Kewujudan anak syarikat sebagai pemudah cara dalam perancangan pihak luar atau pihak swasta mengambil alih anak syarikat ataupun dengan menggunakan perniagaan usaha sama joint venture. Hasrat ini selaras dengan dasar kesatuan, selamatkan KTMB, selamatlah pekerja. Akhir kata, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua
khususnya Yang Berhormat Tuan Anthony Loke Siu-Foo, Menteri Pengangkutan Malaysia, dan yang berbahagia Datuk Jana Sandiran Mayan, dia tak dapat hadir hari ini, Ketua Sosial Kementerian Pengangkutan, yang saya ingin rakamkan secara terbuka terima kasih kerana telah beberapa kali, 2 kali mengadakan perbincangan dengan Kesatuan. Ini telah menunjukkan Kementerian Pengangkutan pada hari ini begitu peka dan bersedia mendengar pandangan-pandangan daripada Kesatuan Sekerja. Terima kasih. Khususnya di bawah Menteri Pengangkutan telah mengorak satu langkah dengan membawa Kesatuan untuk berbincang mencari satu solusi penyelesaian. Bukan kata kita tidak boleh menerima segala pandangan, tetapi biarlah kepentingan itu memberi satu faedah kebaikan secara bersama dalam satu situasi win-win situation. Ayat sekali saya ingin juga tidak sesungguhnya saya ingin merakamkan kaidah akhir buat Yang Berbahagia Datuk Muhammad Ali Syam Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, semua panel perundingan pihak pengurusan yang diketuai oleh Cik Suhaimi, Ketua Pegawai Korporat CCO yang telah menjalinkan kerjasama dan berunding dengan cara aman, teratur dan cukup harmoni. Terima kasih kepada pihak pengurusan. Itu saja ingin saya sampaikan dan saya ucapkan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Razak untuk ucapan tadi. Majlis seterusnya menjemput Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB Yang Berbahagia Datuk Muhammad Ali Syam Samsudin untuk menyampaikan ucapannya. Silakan Datuk. Terima kasih Saudari Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Tuan Anthony Loke Siu-Foo, Menteri Pengangkutan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Razali Muhammad Timbalan, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan. Yang berusaha Encik Abdul Razak Mat Hassan, Presiden Persatuan Pekerja Tetapi Tanah Melayu Berhad ataupun KPP KTMB ataupun RAM, Deputi Jemputan Barisan Esko KPP KTMB, Ketua-Ketua Jabatan KTMB, dan saya tak lupakan rakan-rakan kita daripada media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pertamanya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT atas limpah berkenan serta inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam majlis menandatangani perjanjian bersama kali yang ke-10 Tetapi di antara Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dengan Persatuan Pekerja-Pekerja Kereta Api Tanah Melayu Berhad KPP KTMB atau lebih dikenali sebagai RAM. Saya ingin juga merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada urus dia dan juga Sekretariat RAM kerana berjaya menjayakan majlis ini yang juga diserikan dengan kehadiran yang YB Anthony Loke, Menteri Pengangkutan, dan Datuk Razali Muhammad Timbalan, Ketua Sosial Kementerian Pengangkutan. Terima kasih YB dan terima kasih kepada yang dapat hadir bersama kita pada tengah hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, setelah hampir setahun akhirnya dapat kita realisasikan majlis menandatangani perjanjian bersama ataupun collective agreement ini. Masa yang agak lama yang diambil kerana kita perlu melalui proses perbincangan, rundingan dan persetujuan di antara kedua belah pihak yang telah dihadirkan pada tahun lepas. Selain daripada itu, tempoh yang diambil untuk mendapatkan persetujuan daripada ahli lembaga pengarah dan daripada Kementerian Kewangan juga menjadi faktor ketika ini dibuat dalam tempoh yang agak panjang. Untuk makluman semua, kelulusan cadangan kolektif agreement ini telah diberikan
oleh Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 13 Januari 2023, di mana beberapa cadangan perubahan artikel telah diluluskan. Antara artikel yang paling utama di dalam CA ini adalah artikel 12, iaitu artikel pelarasan gaji. Itu adalah artikel yang popular sekali. Pihak kerajaan melalui Kementerian Kewangan telah meluluskan pelarasan gaji seperti yang dinyatakan oleh Encik Razak tadi sebanyak 12% kepada semua kaki tangan bukan eksekutif yang dari grade 9 dan 10, dan penyerasan gaji sebanyak 15% bagi kaki tangan grade 11 dan 12. Seperti yang Encik Razak nyatakan, ini adalah pelarasan yang terbaik di antara perundingan-perundingan yang telah kita lakukan sebelum ini. Kita amat bersyukur dengan adanya pelarasan gaji ini akan memberikan suntikan semangat untuk semua peringkat kaki tangan bukan eksekutif bagi meningkatkan prestasi kerja serta menyumbang tenaga dalam merealisasikan pelaksanaan plan atau pelan dan aktiviti transformasi syarikat. Di samping itu, kelulusan pelaksanaan gaji, Kementerian Kewangan juga telah bersetuju meluluskan beberapa lagi artikel ataupun enhance artikel sebagai nilai tambah kepada kemudahan dan faedah yang sedia ada yang telah dinikmati oleh semua ahli kesatuan dan kaki tangan berjawatan bukan eksekutif. Walau bagaimanapun ada terdapat juga beberapa cadangan artikel yang tidak diluluskan oleh pihak Kementerian Kewangan, iaitu antaranya artikel yang melibatkan kos kewangan ataupun kos yang melibatkan duit. Ada juga artikel yang tidak diluluskan. Walaupun tidak diluluskan, ini bukan bererti pihak syarikat atau pihak majikan tidak mengendahkan segala tuntutan tersebut atau tidak menyediakan faedah untuk kaki tangan, tetapi jumlah tambahan faedah yang dicanangkan mestilah melihat kepada kedudukan dan prestasi kewangan syarikat. Kita juga sedia maklum semasa pandemik COVID-19 melanda negara dan seluruh negara, KTMB adalah teramat terkesan dan impaknya adalah terlalu tinggi dan hasil pendapatan syarikat merundum dengan mendadak. Kerana cuba bayangkan, kita tidak mendapat sebarang pendapatan semasa COVID-19 melanda, kecuali beberapa layan train kereta api kargo yang mana menjana sedikit pendapatan, tetapi itu yang tidak mencukupi untuk menampung kos-kos harian kita. Namun setelah fasa endemik diumumkan oleh kerajaan, syarikat telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan hasil pendapatan, bukan hanya mengharapkan hasil tiket penumpang dan kargo sahaja, malah produk-produk baru turut diperkenalkan. Begitu juga beberapa produk menarik yang menarik minat pengguna menggunakan perkhidmatan kereta api, antaranya Express, Coach Basikal dan Train Sewa Khas. Kedua-dua produk baru ini nampaknya telah mendapat sambutan yang hangat daripada orang ramai di luar sana. Sehubungan itu, saya berharap kita semua di KTMB tidak mengira apa peringkat sekalipun harus berganding bahu dan bersaling kaitan antara kita sama lain dan harus disemai dengan semangat kekitaan. Hubungan yang erat antara kesatuan dan syarikat adalah sangat penting dalam memastikan hala tuju dan kejayaan KTMB pada masa yang akan datang. Hubungan yang baik akan dapat meningkatkan produktiviti pekerja dan akhirnya akan memberikan kebaikan kepada syarikat dan pekerja sendiri. Keunggulan KTMB ini terbukti dengan wujudnya hampir 138 tahun. Keberadaan masih kekal sehingga kini dengan sumbangan berdekat lamanya kepada rakyat dan negara, terutama dalam pengangkutan rel. Untuk makluman semua, terdahulu saya dan mantan pengurusi KTMB, Datuk Musa Haji Syed Fadil, telah membuat kunjungan hormat ke atas Datuk Padan Kuala Lumpur pada 4 Februari 2022 sebagai usaha untuk mengaktifkan semula kelulusan kebenaran mendirikan bangunan ataupun KMB yang telah dibatalkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur semenjak 26 September 2018. Ini adalah satu projek yang kita telah mulakan sejak tahun 1995. Hasil pertemuan ini dan beberapa usaha selanjutnya kita telah berjaya membuahkan hasil di mana DBKL telah meluluskan KMB semula pada 10 Februari 2023. Ini bermakna DBKL telah meluluskan pembinaan
pembinaan projek kita, projek Railway Village yang terbengkalai di Sentul. Dengan adanya keputusan terbaru ini, maka pihak Sentul Raya Sdn Bhd, anak syarikat YTL, selaku pemaju untuk projek pembangunan KTM Railway Village sebanyak 576 unit akan didesak untuk segera memulakan pembinaan mengikut terma dan syarat yang telah termaktub dalam perjanjian pembangunan yang telah termenterai tanpa sebarang tolak dalik lagi. Adalah diharapkan penantian kita selama 28 tahun. Ekoran projek pembangunan ini terpaksa berdepan dengan berbagai masalah bakal berakhir untuk kebajikan warga kerja KTM menikmati kuartus baru di Sentul. Dan angan-angan dan harapan kita sebanyak 20 tahun yang lepas, kita harapkan akan berhasil dan kita akan nampak hasilnya tidak lama lagi. Usul saya ini adalah memastikan kebajikan kajian KTM sentiasa dititik beratkan oleh pihak pengurusan secara tidak langsung. Keharmonian yang sedia ada antara kesatuan dan majikan terus dikukuhkan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Barisan Exco RAM serta panel rundingan CA dari pihak pengurusan yang diketuai oleh Cik Suami. Malangnya Cik Suami tidak dapat hadir pada hari ini, dan telah berjaya mengadakan rundingan dan persetujuan dalam CA kali ke-10 ini yang diadakan di Port Dickson pada tahun lepas. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Razak kerana seperti yang dinyatakan, majlis pada hari ini adalah majlis yang terakhir pada Cik Razak. Terima kasih yang tidak terhingga, terutama sekali kerana menerajui RAM selama ini, dan dalam masa sama bukan saja menerajui RAM, tapi Cik Razak telah berusaha sedaya upaya untuk mengeratkan lagi silaturahim antara pihak majikan dan pihak kesatuan. Dan beliau lah juga secara personal, saya boleh cakap secara personal, sentiasa mengganggu saya, tapi bukan mengganggu secara negatif, mengganggu secara positif, ya, tanpa penat dan lelah, sentiasa berhubung dengan saya, sama ada dari segi pengurusan, dari segi syarikat, dari segi kewangan, dan begitu juga dari segi kebajikan ahli-ahli RAM. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Razak. Saya bagi pihak syarikat mengucapkan selamat maju jaya. Semoga berjaya dalam meniti kehidupan yang baru, kehidupan yang tanpa RAM. Tapi saya rasa Cik Razak akan masih lagi berkecimpung dalam aktiviti dan perkembangan RAM di masa akan datang. Dan saya berharap hubungan yang kita ada dengan pihak KTM ataupun secara personal dapat diteruskan di masa akan datang. Saya percaya hubungan yang baik ini dapat memandu perhubungan yang harmoni dan termajikan dan pekerja seterusnya menyumbang kepada kelestarian ekonomi serta kemakmuran negara. Akhir sekali, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Anthony Loh, yang berbahagia Datuk Razali Muhammad, atas sokongan kedua-duanya, sokongan yang diberikan dengan hadir pada hari ini, terutama sekali Datuk Razali. Selain daripada Timbalan Ketua, beliau juga adalah ahli lembaga pengarah KTMB yang dapat melapangkan masa pada hari ini. Juga kepada Rusia, jawatan kuasa yang terlibat secara langsung tidak langsung bagi menjayakan program kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk di atas ucapan tadi. Sungguh indah dan bersejarah majlis kita pada hari ini dengan kehadiran Menteri, dan saya pasti Yang Berhormat Menteri mempunyai amanat yang ingin disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh itu, majlis resmi menjemput Yang Berhormat Tuan Lutfi Fuk untuk menyampaikan ucapannya. Terima kasih kepada saudari Pengerusi Majlis yang berbahagia Datuk Razali Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia, yang berbahagia Datuk Muhammad Rani Hisham Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB,
Yang Berusaha Encik Abdul Razak Muhammad Hassan, Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB ataupun RAM, Div Jemputan, Barisan Esko, Persatuan Pekerja, Ketua-Ketua Jabatan KTMB, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih terutamanya kepada KTMB dan Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB kerana menjemput saya hadir bagi menyaksikan majlis menandatangani perjanjian bersama ke-10 antara kedua-dua pihak, di antara KTMB dengan pihak Kesatuan Pekerja KTMB. Saya difahamkan oleh Encik Razak dalam sejarah 10 kali menandatangani CA ini kali pertama ada kehadiran Menteri Pemakaman dalam majlis ini. Saya pun tak tahu sebelum ni, tapi bukannya sebab itu saya hadir, tetapi memang apabila dijemput oleh Encik Razak, saya tak boleh menolak. Kerana jemputan daripada Encik Razak, saya hadir. Memang adalah hasrat saya untuk hadir dalam majlis supaya dapat berjumpa dengan rakan-rakan daripada RAM. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Rani Hisham Samsudin selaku peneraju KTMB yang sentiasa mendukung usaha-usaha kerajaan demi kepentingan rakyat dan syarikat serta pekerja-pekerja KTMB. Saya menyedari Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB adalah antara kesatuan yang aktif dalam memperjuangkan nasib pekerja, khususnya pekerja KTMB yang diterajui oleh Saudara Abdul Razak Muhammad Hassan selaku Presiden. Ini membuktikan bahawa kesatuan sentiasa mengambil berat terhadap ahlinya bagi memastikan hak dan faedah terus terpelihara melalui perjanjian bersama ini. Pelbagai perkara telah dilalui dan tentunya perjanjian bersama memberikan nafas baru buat pekerja-pekerja KTMB dalam menghadapi hari-hari dan kerja-kerja yang lebih mencabar. Suka saya tekankan bahawa kesatuan dan majikan mestilah mempunyai hubungan yang baik. Sebarang permasalahan hendaklah diselesaikan di meja rundingan. Hubungan yang baik ini bagi memastikan produktiviti syarikat dapat ditingkatkan. Perjanjian bersama yang telah disetujui oleh kedua-dua pihak dan diterai oleh mahkamah, ianya adalah sebahagian dari undang-undang yang mesti dipatuhi oleh kedua-dua pihak. Saya ingin menasihatkan bahawa apa dua perkara, sebagai majikan maka perlu menganggap pekerja adalah aset. Kesatuan yang mewakili kaum pekerja adalah tempat mereka bersuara untuk menyampaikan hasrat dan harapan kaum pekerja. Saya juga menekankan bahawa kesatuan juga perlu memainkan peranan penting untuk meningkatkan produktiviti syarikat bagi mengimbangi dalam sesuatu permintaan untuk meningkatkan faedah pekerja. Di Kementerian Pengangkutan Malaysia, saya sentiasa memandang serius dalam usaha merancangkan dan memajukan sistem perkeretapian di Malaysia, terutama di KTMB. Perancangan-perancangan jangka pendek dan jangka panjang sedang giat dijalankan dengan penambahan train-train penumpang, train-train kargo dan penyelesaian projek-projek berskala besar seperti projek KBT 2 yang telah pun dihidupkan semula. Landasan berkembang rumah Johor baru sedang giat dijalankan demi memastikan KTMB dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik buat rakyat dan negara. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada kedua-dua pihak kerana pada hari ini telah dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan persetujuan bersama dalam majlis menandatangani perjanjian bersama ke-10 di antara KTMB dengan Kesatuan Pekerja-Pekerja. Saya berharap pihak persatuan dapat bersama dengan kerajaan dalam membantu meningkatkan kebajikan pekerja serta realisasi dan secara tidak langsung menyumbang pertumbuhan ekonomi negara. Ini adalah kerana pekerja adalah asas kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. Tuan-tuan dan puan, seperti yang saya katakan tadi, saya amat bangga dan gembira dapat menghadiri majlis bersama-sama dengan Kesatuan Pekerja KTMB pada petang ini. Seperti yang dikatakan oleh Encik Razak, saya amat berterima kasih di atas
dorongan, dukungan dan sokongan yang diberikan oleh Encik Razak dan rakan-rakan dan orang kepada saya sebagai Menteri Pengangkutan. Memang saya rasa hubungan baik antara Menteri Pengangkutan dengan pihak RAM adalah sesuatu yang agak luar biasa. Ramai orang yang bertanya kepada saya yang tak faham, terutamanya masyarakat Cina, terutamanya media-media Cina. Mereka tak faham, dia kata apa hal ni yang berhormat daripada DAP ni dapat sokongan terbuka daripada RAM, walaupun pada ketika itu bukan jadi menteri lagi. Dalam pilihan raya ada seperti sokongan terbuka, tapi itu sebenarnya bukannya sokongan dari segi politik, tetapi atas ada satu permintaan ataupun memorandum harapan daripada pihak RAM yang saya faham bahawa mereka bukannya mengambil satu partisan punya pendirian, tetapi lebih kepada harapan kepada calon-calon dan juga kepada parti-parti yang bertanding. Namun apa pun, saya berterima kasih kepada dorongan dan sokongan itu yang bagi saya sesuatu yang agak penting bagi diri saya. Saya bagi tahu kepada rakan-rakan bertanya, saya kata bukannya saya membuat apa-apa magic dengan RAM. Tak ada apa-apa formula magic yang boleh ada hubungan macam tu. Tapi saya berpegang kepada prinsip hormat menghormati. Ini prinsip yang sangat penting dan prinsip keadilan yang mesti kita tegaskan dalam apabila kita memegang sesuatu jawatan, terutamanya sebagai menteri. Jadi kalau kita berpegang kepada prinsip hormat menghormati dan prinsip keadilan, maka saya rasa pihak-pihak yang bersama-sama dengan kita ataupun stakeholders akan memberikan sokongan dan menghormati kita. Jadi itu prinsip timbal balik yang saya rasa penting bagi semua pihak. Sebagai Menteri Pengangkutan, sudah tentunya pekerja-pekerja KTNB memainkan peranan penting. Sebab saya menganggap semua stakeholders, semua pemegang taruh, termasuk pekerja-pekerja sektor pengangkutan, baik dalam KTNB maupun dalam prasarana, dalam rapid, ataupun siapa-siapa saja, pemandu bas, pemandu taksi, pemandu e-hailing, semua adalah pasukan saya dalam Kementerian Pengangkutan. Jadi saya sebagai peneraju dalam Kementerian Pengangkutan memerlukan sokongan daripada semua supaya kita bersama-sama menjalankan tanggungjawab tugas kita dengan baik, dan akhirnya apa yang penting ialah kita sama-sama memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Itu harapan kita. Jadi itu prinsip yang selalu saya pegang apabila saya memegang jawatan sebagai menteri, dan itulah yang akan saya teruskan sebagai panduan kepada saya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab saya sebagai Menteri Pengangkutan. Jadi saya menganggap semua kita, pekerja-pekerja terutamanya yang terlibat secara langsung dalam sektor pengangkutan ini, sebagai ahli pasukan saya, anggota pasukan saya, dan saya mahu pasukan kita ini kuat. Pasukan ini kita dihormati oleh semua pihak, oleh semua orang, kerana kita memainkan peranan dalam kehidupan rakyat Malaysia setiap hari. Pekerja-pekerja pengangkutan ini, baik menteri maupun pemandu train, sampailah warden di stesen ataupun pemandu, kita semua menjalankan tugas harian yang memberikan kesan kepada kehidupan rakyat. Kerana kalau mana-mana pihak yang dari segi kualiti kerja akan memberikan kesan kepada kehidupan rakyat. Kalau train tak berjalan, memberikan kesan kepada kehidupan rakyat. Kalau sistem rosak, akan memberikan kesan kepada rakyat. Jadi ini semua adalah satu ekosistem yang penting yang mesti kita jaga dengan baik, yang kita bekerja dengan baik supaya segala perancangan kita dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi sebagai Menteri Pengangkutan, saya mengambil sikap itu semangat perundingan dalam semua perkara, dalam semua masalah. Semasa tahun 2018 kali pertama saya menjadi Menteri Pengangkutan, ada orang yang beritahu kepada saya, RAM ini susah menghandle, Encik Razak ini susah menghandle, ni lantak orangnya, garang dia tak pernah ada hubungan baik dengan mana-mana Menteri Pengangkutan. Saya pun ingat nasib lah, siapa jadi Menteri Pengangkutan mesti nak berperang dengan RAM. Tapi saya mengambil satu pendekatan yang berlainan.
apabila mereka jumpa, saya masih ingat perjumpaan pertama kita di Parlimen. Semasa itu ada sidang Parlimen, saya jumpa mereka sama-sama dengan Paris Exco, datang ke Parlimen. Kita adakan perjumpaan di bilik jawatankuasa di Parlimen. Saya dengar apa pandangan, apa permintaan daripada pihak RAM. Antara semasa pada ketika itu, antara isu yang masih membelenggu RAM ialah RNAA, iaitu Railway Network Access Agreement yang ditandatangani oleh pihak kementerian sebelum itu, dan perjanjian itu memberikan kesan yang membimbangkan kepada pihak RAM. Jadi saya faham apa yang dinyatakan, dan memang kita tahu pada ketika itu memang ada pelbagai isu tak selesai. Bagaimana nak laksanakan sesuatu agreement itu, separation itu, kalau banyak faktor-faktor dan isu-isu yang belum lagi jelas dari segi perundangan, dari segi operasi, dari segi mekanisme, tak jelas. Jadi sesuatu itu sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan. Maka pada ketika itu saya telah pun mengambil keputusan untuk meminta supaya agreement tersebut dibatalkan, dan kita apa saja nak dirundingkan semula. Jadi agreement itu dibatalkan, dan itu memberikan satu kepastian kepada perjalanan dan hala tuju KTMB pada ketika itu. Jadi semangat perundingan ini akan diteruskan. Cik Razak walaupun akan bersara, tapi saya yakin seorang union leader ini tak akan bersara. Jiwa seorang union leader ini tak akan bersara, betul tak Cik Razak? Dia union leader career beliau, sepanjang hayat beliau, dan sudah tentu sesiapa saja yang akan mengambil alih sudah tentu akan meneruskan perjuangan tersebut, memastikan kebajikan dan kepentingan pekerja akan dapat dijaga dengan baik. Tetapi saya nak memberikan komitmen bahawa apa sahaja yang kita nak laksanakan di peringkat kementerian, apa sahaja perancangan ataupun perubahan yang nak dilaksanakan, kita akan mengambil sikap untuk berunding. Tidak akan ada apa-apa keputusan dilaksanakan tanpa proses perundingan. Kita nak cari titik persamaan. Proses perundingan itu penting, dan bagi saya tak suka cara konfrontasi. Saya lebih suka kepada cara perundingan, kerana bagi saya perundingan itu adalah lebih penting, lebih efektif daripada cara kita berkonfrontasi. Dalam semangat negara kita, lebih-lebih lagi semangat kerajaan perpaduan pada hari ini, tak ada benda, tak ada pihak yang tak boleh berunding. Jadi DAP dengan UMNO bermusuhan berpuluh tahun, boleh berunding, boleh duduk satu kerajaan, boleh bentuk kerajaan. Bayangkan, tak ada mana-mana pihak yang tak boleh berunding. Ini contoh paling baik depan tuan-tuan perempuan. Saya lah yang mewakili parti saya berunding dengan UMNO. Selepas pilihan raya, kita duduk berunding untuk mencari titik persamaan. Sebab ada keadaan-keadaan di mana perlu kerjasama, perlu kita meletakkan perbezaan kita ke tepi, supaya ada proses perundingan demi kepentingan bersama dan kepentingan negara. Kepentingan negara mesti diletakkan sebagai asas kepada segala-galanya. Itu sebabnya saya nak yakinkan kepada semua bahawa tidak ada perkara yang tak boleh dirundingkan. Apa sahaja isu, apa sahaja masalah, kalau ada pandangan berlainan, kita rundingkan supaya kita cari titik persamaan. Mesti ada semangat tolak ansur dalam semua perkara, dalam semua pihak. Tak ada mana-mana pihak mengatakan bahawa pandangan saya itu mesti 100%, mesti 100%, tak boleh berdolak dalik, tak boleh tukar apa-apa pun. Kita duduk, apa sahaja perbezaan duduk, baik daripada kesatuan, dengan pengurusan ataupun dengan kementerian. Apa sahaja isu yang timbul, kita duduk, dengar dulu pandangan masing-masing, dan kita fahamkan apakah position ataupun pendirian masing-masing. Selepas itu, kadang-kadang selepas kita duduk, sebenarnya kebanyakan masanya perbezaan mungkin 10-20% saja. Kalau tak duduk, tak berunding, tak jumpa, kalau melalui media saja, sudah tentu perbezaan itu dibesar-besarkan, digembar-gemburkan. Jadi ini yang saya belajar selama saya berkecimpung dalam politik. Kalau kita duduk bersama dan mula cakap, dan mula bermesyuarat, lepas mesyuarat minum teh tarik, perbezaan itu akan berkurangan daripada 50% sampai 30%, 20%, dan kita akan close the gap dalam proses itu.
Jadi ini proses yang mesti dilalui. Dan dalam konteks dalam negara kita, budaya kita ini jangan kita bermusuhan. Okay? Dan memang budaya negara kita ini, kita bukannya budaya rakyat yang berkonfrontasi. Di kalangan rakyat kita, di kalangan masyarakat kita, norm kita, budaya kita memang cuba bekerjasama. Dan dari segi di contoh-contoh di negara luar, ini tak terpakai dalam negara kita. Saya tahu kalau di UK, kalau tak berunding, tak piket dia, kita boykot, piket, berhenti bekerja. Tapi sejarah di Malaysia ini saya tak pernah lihat pun pihak RAM mengambil satu pendirian yang begitu sampai ke ekstrim, power piket, berhentikan perkhidmatan. Tak pernah. Walaupun ada perbezaan, perkhidmatan terus diberikan kepada rakyat. Dan apa saja yang kita tak puas hati, kita duduk berunding sampai kita puas hati, berunding sampai kita cari titik persamaan. Jadi inilah yang saya nak nyatakan, komitmen kepada pihak RAM bahawa apa sahaja perubahan yang nak dilaksanakan, ataupun apa-apa sahaja inisiatif, mesti kita bincang dan unding. Dan prinsipnya ialah kebajikan dan kepentingan pekerja-pekerja KTNB tidak sama sekali akan dikompromikan. Apa sahaja yang kita nak buat, saya akan pastikan, pihak kementerian akan pastikan bahawa kepentingan pekerja mesti dijaga. Apa sahaja perubahan mesti menjurus kepada kebaikan yang lebih kepada pekerja, bukannya berkurang. Itu prinsip dalam segala pertimbangan kita. Kalau sesuatu perubahan itu akan menyebabkan ada pihak yang rugi, ada pekerja yang gajinya terpaksa dikurangkan, itu no-go. Sebab kita tahu bahawa usaha kerajaan pada hari ini ialah juga meningkatkan kualiti hidup rakyat. Bagaimana kita nak meningkatkan kualiti hidup rakyat kalau pekerja-pekerja kita gajinya semakin berkurangan? Itu prinsip. Kita nak menambah pendapatan rakyat kita, dan serta itu pekerja-pekerja termasuklah KTNB perlulah ditingkatkan dari segi produktivitinya dan juga pendapatan mereka. Jadi belum ada apa-apa yang dimuktamadkan. Saya nak bagi jaminan pada Encik Razak, tadi ada menyatakan hasratnya dan pandangannya. Setakat ini belum pun sampai ke meja saya ada apa-apa kertas cadangan yang dimuktamadkan. Belum ada. Saya tahu bahawa hala tuju KTNB yang salah satunya ialah mesti kita perkasakan perkhidmatan kargo kita, perniagaan kargo kita. Dan saya telah pun berkali-kali berbincang dengan Encik Rani bahawa kita mesti memperkasakan perniagaan kargo kita. Memang ada berbagai perancangan menambah kapasiti kita dari segi lokomotif, dari segi wagon, supaya kargo ini dapat dipertingkatkan. Dan ini selari dengan hasrat dan dasar Kementerian Pengangkutan. Sebab kita nak mengalihkan kontainer-kontainer itu daripada jalan raya ke landasan kereta api. Baru minggu lepas kita ada satu MOU atau satu Memorandum of Agreement dengan pihak COSCO Shipping dengan KTNB supaya membawa kontainer-kontainer daripada Pelabuhan Kelang sampai ke Pelabuhan Pulau Pinang dan sebaliknya. Jadi itu antara contoh yang kita nak memperkasakan kapasiti KTNB dalam menguruskan perniagaan kargo ini. Kita tahu. Jadi seterusnya memang untuk segmen penumpang juga sangat penting. Penumpang ini banyak mengeluh dari segi perkhidmatan komuter kita. Yang semalam di Town Hall pun Datuk Rani ada orang kata macam mana ni komuter tak cukup wow factor. Macam mana wow factor, kita punya tambang agak murah kalau dia berbanding dengan LTR. Saya kata IRL sudah tentulah, IRL RM50 daripada KL Central sampai KLIA, KTM sampai Seremban RM5.50 je. Jadi itu perbandingan tak serari. Tadi itu dari kita servis, ini kereta api berhenti-henti. Dan tambahan pula kita ada pelbagai isu di luar kawalan KTNB, umpamanya projek landasan berkembang kita sedang didai taraf. Dan juga ada banyak isu yang berbangkit dalam beberapa tahun yang lalu ni. Semua tuan-tuan tahu bahawa ada benda yang di luar kawalan KTNB.
Namun begitu, kita akan cuba sedaya upaya kita menambah kekerapan, meningkatkan mutu perkhidmatan KTM community. Seterusnya ETS. ETS antara segmen yang paling popular di kalangan rakyat, juga antara komponen yang menguntungkan KTM. Sudah tentu kita harap dapat menambah kapasiti ETS supaya ETS ini menjadi pilihan, dan memang sekarang menjadi pilihan. Hujung minggu suka untuk mendapat tiket di antara Kuala Lumpur ke Ipoh ataupun Kuala Lumpur Butterworth ataupun sebaliknya. Memang suka untuk mendapat tiket untuk penumpang-penumpang sebab kapasiti kita tahan dan permintaannya banyak. Jadi ini antara perkara-perkara yang akan kita berikan perhatian sepanjang masa. Di peringkat kementerian, sudah tentu KTM ini adalah satu agensi yang sangat penting kepada Kementerian Perhubungan. Malah ramai yang tidak tahu kalau bajet kita peruntukan untuk pembelanjaan pembangunan Kementerian Perhubungan hampir 70% sebenarnya untuk KTMB. Tiap tahun dari segi peruntukan pembangunan kita, komponen paling besar ialah untuk KTMB, untuk mengupayakan KTMB. Beberapa projek besar di bawah Kementerian Perhubungan semuanya berkaitan dengan KTMB. KWDT 2, 1 dan 2, Gemas JB, Pantai Timur, landasan-landasan, pembelian rolling stock dan sebagainya. Kebanyakan pembelanjaan peruntukan pembangunan di bawah Kementerian Perhubungan sebenarnya adalah untuk KTMB. Jadi KTMB adalah satu stakeholders yang sangat penting dalam Kementerian Perhubungan. Itu sebabnya KTMB tak dikecualikan daripada mesyuarat Pusat. Dato' Rani tiap-tiap minggu datang ke Kementerian Perhubungan untuk bersama-sama dengan pegawai-pegawai kementerian untuk mesyuarat pasca kabinet. Sebab saya menganggap KTMB itu sebagai satu stakeholders yang paling penting dalam Kementerian Perhubungan. Itu kehadiran wajib. Jadi KTMB tak boleh dikecualikan, tiap-tiap minggu kena ada. Di Dato' Rani pun tiap-tiap hari Rabu ataupun Jumaat semasa sidang parlimen mesti datang mesyuarat Pusat. Sebab itu satu mesyuarat kadang-kadang walaupun tak ada isu di belakang KTMB, tetapi dia kena faham apa yang berlaku dalam jabatan-jabatan lain. Tetapi sudah tentu topik KTMB ini sentiasa ada. Laporan-laporan operasi dan isu-isu teknikal dan sebagainya sentiasa dilakukan dan dibincangkan dalam mesyuarat pasca kabinet. Jadi itulah saya nak menyatakan bahawa KTMB akan terus memainkan peranan penting dalam Kementerian Perhubungan, dan sudah tentu bersama-sama kita mengharapkan kita terus mengupayakan KTMB supaya KTMB menjadi satu agensi yang tangguh, satu agensi operator yang cemerlang untuk memberikan khidmat yang terbaik, dan pada masa yang sama menjaga kebajikan dan kepentingan pekerja-pekerja di bawah KTMB. Jadi saya amat suka hati melihat bahawa perjanjian dua pihak collective agreement telah pun dipersetujui dengan kenaikan perarasan gaji yang mungkin walaupun tidaklah seperti yang diharapkan, tapi itu satu permulaan yang baik, dapat perarasan gaji supaya kita dapat memastikan terutamanya pekerja-pekerja yang bergaji rendah sekurang-kurangnya melepasi garisan gaji minimum negara. Itu yang paling penting yang harap kita dapat laksanakan melalui perjanjian bersama ini. Dan akhir kata saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Encik Razak yang bakal bersara, selamat bersara kepada Encik Razak. Sudah tentu saya yakin semangat dan minda beliau akan terus memperjuangkan nasib pekerja-pekerja KTMB, dan sudah tentu boleh terus memainkan peranan dalam apa sahaja kapasiti yang lain untuk membantu KTMB supaya lebih maju dalam operasi kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak majlis, dan sudah tentu lepas ini akan ada lagi majlis-majlis lain ataupun perjumpaan-perjumpaan di antara pihak saya dengan pihak Railway Union of Malaysia. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan selamat maju jaya kepada semua. Terima kasih. Terima kasih YB untuk partisipasi YB. Mohon YB untuk hal di atas kertas untuk agenda seterusnya. Para hadirin sekalian, kini tiba masanya untuk kita sama-sama
menyaksikan pembetulan perjanjian ini di antara KTMB dengan KPP KTMB. Maksudnya Sekretariat dan hormatnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Muhammad Rani Syah Samsudin dan Yang Berusaha Encik Abdul Razak Ahmad Hassan, diiringi oleh Yang Berusaha Encik Muhammad Zaid Mataha, Ketua Dewan Operasi KTMB, dan Yang Berusaha Encik Muhammad Safari Sadun, iaitu Setiausaha Agung KPK KTMB. Okey, tuan-tuan. Datuk, kita boleh mulakan. Okey, kita ambil hand. Turunkan tanda tangan. Kita sambut. Alright, kita tukarkan dokumen. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda tangan itu telah diluncurkan di atas buku collective agreement yang akan kita gunakan untuk tempoh berikutnya. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada tetamu terhormat di atas sempurnanya majlis ini di perjanjian kita tadi. Okey, kita ambil. Okey, susun. Tidak boleh begini. Okey. Majlis lain sukacitanya menjemput kita ambil gambar dulu. Okey, dah kemudian kita nak selanjutnya. Okey, majlis lain sukacitanya menjemput Encik Abdul Razak Ahmad Hassan untuk menyampaikan cendera hati kepada Yang Berhormat Menteri Tuan Loh. Yes, itu dia cendera hati disampaikan oleh Tuan Presiden sendiri kepada Yang Berhormat Menteri. Selamat saluran. Majlis seterusnya, yes. Penyampaian seterusnya cendera hati daripada Tuan Razak sendiri kepada Yang Berbahagia Datuk Rani Syah, Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, disaksikan oleh Wakil Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, alright. Bagi merakamkan memori indah dan lakaran pencapaian kita pada hari ini, mari sama-sama kita abadikan dalam sesi foto berkumpulan. Majlis ini menjemput panel perundingan, majikan dan kesatuan untuk tampil ke hadapan. Kita bergambar dengan TV kehormat kita. Dijemput panel perundingan, majikan dan kesatuan untuk kita lakarkan memori kita hari ini di atas kejayaan menandatangani kolektif agreement ke-10 yang dimeriahkan dengan kehadiran Wakil Menteri kita. Okey ke? Saya nak minta satu pose nanti Okey. Boleh kita sini sikit? Boleh. Okey, satu pose yang saya nak minta tu yang kita macam kita gabungkan tangan tu. Yes, bukan macam tu.
Di antara majikan dan kesatuan kami disertakan oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan Malaysia. Terima kasih. Okey, boleh? Tanya untuk majlis kita pada hari ini. Terima kasih Didi Broma dan para tetamu. Terima kasih dan tanya. Seperti yang YBM kita katakan tadi, cari ditemu juga sentiasa ada ruang untuk rehat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak Unit Setia, kita sudah sampai ke penghujung majlis. Sedikit penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri, juga Datuk KSU kita, tuan-tuan di jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang meluangkan masa untuk bersama-sama kami pada hari ini. Saya juga memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dari pihak saya. Sesungguhnya yang baik dan sempurna itu hanya miliknya. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Bolehlah berjamu selera dengan jamuan yang disediakan. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.